Tetapi saya nak bersama dengan rakan saya lagi seorang, Gigi. Ya. Gigi katanya ada angka data menarik nak dikongsikan berkenaan dengan dari segi pencalonan ini. Kerana kita baru saja melihat ada yang kena tolak ni, tapi kita tak tahu lagi apa punca penolakan pencalonan di kerusi Dun Kemayan. Kita nak bersama dengan Gigi, bagaimana kita nak memahami perkara ini, Gigi? Baik, Ashraf dan juga Najib. Sejak tadi kita beritahu data berkenaan hot seat, tapi tak ada lagi kita bagi tahu mengenai syarat penamaan calon. Saya kira itu juga penting untuk kita bincangkan pada hari ini, 5 November, hari penamaan calon, sebelum kita pergi ke 19 November, hari mengundi. Jadi ini adalah syarat-syarat penamaan calon. Untuk anda di luar sana tahu mengapa setengah calon tu yang dia hantar borang pencalonannya tapi ditolak. Pertama, kalau anda nak jadi ahli parlimen atau Dewan Undangan Negeri, mestilah dicalonkan terlebih dahulu. Ini semua orang tahu. Dan syarat kelayakannya adalah pilihan raya Dewan Rakyat dan juga pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Dan hilang kelayakan menjadi calon, ini yang paling penting sekali. Pertama, sekiranya calon itu disahkan sebagai tidak sempurna akal, seorang yang bankrupt, yang belum lepas, dan seseorang yang memegang jawatan berpendapatan. Kalau dalam hal ini apa yang dimaksudkan jawatan berpendapatan, cikgu misalnya, doktor, mereka perlu lepaskan jawatan mereka sebelum boleh menjadi calon. Dan juga hilang kelayakan menjadi calon ni apabila seseorang itu didapati menjadi ejen pilihan raya kepada orang yang telah dicalonkan, gagal untuk kemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya, dan seseorang yang telah disabitkan dengan kesalahan oleh mahkamah di dalam persekutuan, atau sebelum Hari Malaysia di dalam kawasan-kawasan Sabah Sarawak atau Singapura. Dan juga hilang kelayakan menjadi calon ini juga jika didapati telah mendapat kewarganegaraan atau telah menggunakan hak warga negara asing atau membuat pengakuan taat setia kepada mana-mana negara asing. Kiranya dia dah tak jadi rakyat Malaysia, jadi dah tak boleh jadi calon lah. Okey, untuk jadi calon juga, untuk parlimen perlu ada deposit RM10,000, juga pilihan raya Dewan Undangan Negeri RM5,000. Nak berkempen juga perlu letak deposit. Kalau untuk parlimen RM5,000, pilihan raya Dewan Undangan Negeri RM3,000. Ini antara syarat-syaratnya. Dan ada keistimewaan untuk mereka yang seseorang calon pada hari penamaan calon, pada hari mengundi itu, iaitu mereka boleh pergi ke tempat mengundi atau mengira undi, pusat mengira undi, pusat pengeluaran dan pembukaan pengiraan undi pos, dan juga pusat penjumlahan rasmi undi. Ini antara lain adalah untuk seseorang calon itu boleh melihat sendiri proses ataupun perjalanan undi itu dilakukan ataupun pilihan raya itu dilakukan. Itu antara perkara-perkara yang kita perlu tahu mengenai syarat penamaan calon. Tapi selepas semua ini selesai, bila calon itu telah diterima, telah diberikan ataupun pegawai pengurus pilihan raya seperti tadi kita dah bawakan pengumuman beberapa kawasan hot seat, semua pencalonan ini akan dihantar ke Putrajaya. Kemudian pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dijangka akan buat sidang media pada jam 12.30 hari ini. Ketika itu akan diumumkan berapa sebenarnya jumlah pencalonan diterima untuk seluruh Malaysia, dan kerusi mana yang paling banyak penjuru atau pertembungan, serta calon mana yang diterima dan ditolak. Semua itu akan dirangkumkan oleh pengurusi SPR pada 12.30 hari ini. Kita jangkakan sidang media itu pada 12.30 hari ini. Semuanya akan pastinya kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Sempat tak lagi Ashraf dan juga Najib, kita nak bawakan ini hot seat di Bagan Datuk. Saya sebenarnya suka sangat nak bawakan Bagan Datuk ni kerana ini merupakan satu pertembungan yang orang paling kuat BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang akan bertemu dengan PN Perikatan Nasional Muhammad Faiz Naaman dan juga Syamsul Iskandar, calon heavyweight dari PH. Tapi kalau kita tengok, Ahmad Zahid Hamidi tak pernah kalah di Bagan Datuk. Tapi kenapa Syamsul Iskandar daripada PH diletakkan berlawan dengan Ahmad Zahid Hamidi? Ini kerana Syamsul Iskandar ni, kalau kita tengok, beliau ini sebelum ini digelar sebagai giant killer kerana pernah mengalahkan calon daripada Melaka iaitu Datuk Ali Rostam. Itu disebabkan, saya kira, antara faktor kenapa PH meletakkan Syamsul Iskandar di situ. Dan kalau kita tengok di Melaka pada PRU ke-14, Syamsul Iskandar menang dengan majoriti 8,640, kalahkan Datuk Ali Muhammad Rostam, orang kuat BN di Melaka. Tapi Syamsul Iskandar juga pernah kalah pada PRN Melaka baru-baru ini.
di Don Paya Rumput. Dengan kekalahannya dia dikalahkan oleh BN Rais Yassin. Masa tu majoriti mendapat sekitar 602 undi, kecil jugalah kalau kita lihat kan. Tapi apapun itu sebenarnya boleh saya kongsikan detail ataupun perincian mengenai Bagan Datuk ini. Baik, kembali kepada Ashraf dan juga Najib. Baik, terima kasih Gigi atas penerangan tersebut. Kita faham keadaannya bagaimana peletakan. Ini strategi jugalah kalau kita lihat parti-parti ini meletakkan calon-calon terdahulu, calon-calon pada ketika ini berdasarkan prestasi terdahulu dan juga apakah pertandingan pada masa kini. Strategi itu akan disusun sama ada berkesan atau tidak. Itu kita saksikan sepanjang kempen dan juga hari pengundian. Okey.